Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 ini membentangkan sebuah poster yang bertajuk Mazhab-Mazhab dalam Perundangan Islam. Umum mengetahui bahawa pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW, sumber rujukan utama mereka adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Namun begitu, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, wujudnya perselisihan pendapat atau perbezaan pendapat antara dalam mengeluarkan suatu hukum atau menyelesaikan suatu masalah. Sebagai contoh yang ketara, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, berlakunya perselisihan antara sahabat dalam menentukan pengganti baginda dalam pemerintahan negara Madinah seketika itu. Selain itu, kita boleh juga lihat berlakunya perbezaan pendapat dalam memerangi kaum-kaum puak-puak yang enggan membayar zakat ketika itu. Namun begitu, pemahaman para sahabat ini dalam mengeluarkan suatu hukum tidak menggambarkan metod tertentu yang digunakan secara khusus bagi penentuan suatu hukum. Perluasan tanah jahat, suasana yang berbeza dalam metod penentuan hukum menyebabkan munculnya mazhab-mazhab fiqh ketika itu. Kita beralih kepada isu-isu yang timbul dalam mazhab-mazhab fiqh ni. Antara isu-isu yang timbul dalam mazhab-mazhab fiqh ialah berlakunya perbezaan pendapat atau perselisihan antara mazhab-mazhab yang ditulis kerana perbezaan dalam mentafsir sesuatu mentafsir ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil. Hal ini disebabkan oleh kebolehan individu atau latar belakang individu tersebut. Sebagai contoh, dalam surah An-Nisa ayat 23 yang mengatakan hukum pembatalan wudu ketika bersentuhan antara lelaki dan wanita ajnabi. Pendapat pertama menyatakan apabila seseorang itu menyentuh antara kulit dan kulit, antara lelaki dan wanita ajnabi, boleh menyebabkan wudu terbatal. Manakala pendapat kedua dalam tafsir ayat tersebut, apabila lelaki dan wanita tersebut bersetubuh. Okey. Antara isu yang kedua adalah keterbatasan dalam sumber hukum Islam utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kerana tidak memberi penjelasan, kerana tidak memberikan jawapan yang spesifik terhadap suatu masalah. Oleh sebab itu, para ulama harus melakukan ijtihad untuk menentukan sesuatu hukum yang sesuai dalam konteks zaman dan tempat tersebut. Selain itu, antara isu yang lain adalah perkembangan zaman telah membawa kepada perubahan dalam masyarakat dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, muncul masalah-masalah yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, para ulama ni perlu berijtihad untuk menentukan suatu hukum yang sesuai pada zamannya untuk memastikan masalah tersebut dapat diselesaikan. Saya, Nur Ana Sofia binti Muhammad Rizal, nombor pendaftaran A202166 akan membentangkan tentang pengembangan mazhab-mazhab fiqh. Antaranya adalah mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit yang dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijrah dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijrah menumbuhkan mazhab fiqhnya. Beliau memulakan pembelajaran di Kufah sebelum meluaskan dan menyempurnakan ajaran fiqhnya di Baghdad. Dikenali juga sebagai Waqdi Ilmu Fiqh.
Beliau dianggap sebagai orang pertama yang menyusun fiqh secara sistematik seperti yang kita kenali pada hari ini. Ulama terkenal seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syabani, Hasan bin Ziyad dan Zufar turut menyumbang kepada pengembangan mazhab ini melalui pendapatan dan penulisan. Mazhab Hanafi menjadi terkenal di kawasan-kawasan seperti Iraq, Parsi, India, Bukhara, Yaman, Mesir, Syriah dan lain-lain. Seterusnya adalah mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijrah dan wafat di Madinah pada tahun 179 Hijrah. Merupakan tokoh asas mazhab Maliki. Beliau menuntut ilmu di Madinah dan menyusun kitab hadis Al-Muwatta atas saranan Khalifah Al-Mansur sebagai semasa pertemuan di musim haji. Mazhabnya berpokokkan Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, walaupun beliau lebih cenderung kepada hadis daripada Qiyas. Selain sebagai ulama fiqh dan hadis, beliau dianggap sebagai Sayyid Fuqaha Al-Hijaz, pemimpin ahli fiqh di Hijaz. Imam Malik mempunyai pelbagai sahabat dan murid terkenal seperti Imam Al-Syafi'i, Al-Lat bin Sa'ad, Abu Ishaq Al-Farazi dan banyak lagi. Mazhab Maliki berkembang di pelbagai kawasan termasuk Tunisia, Maghribi, Mesir dan lain-lain. Seterusnya, mazhab Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah di Gaza dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijrah, menjadi bapa mazhab Syafi'i. Beliau menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, Al-Muwatta pada usia 10 tahun dan kemudian belajar dengan Imam Malik setelah mencapai usia 20 tahun. Imam Syafi'i pergi ke Iraq mendampingi sahabat dan murid Imam Abu Hanifah serta menjelajah ke Parsi dan wilayah sekitarnya selama 2 tahun. Setelah memperoleh ilmu dan pengalaman, beliau mulai menyebarkan mazhabnya hingga diundang oleh Harun al-Rashid untuk menetap di Baghdad. Di sana, Imam Syafi'i merintis mazhabnya yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat dan menyusun Qaul-Qadim setelah berdiskusi dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Pada tahun 198 Hijrah, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan kemudiannya pergi ke Mesir untuk menetap. Di Mesir, beliau menyusun Qaul Jadid, merupakan mazhab terakhirnya. Mazhab Syafi'i tersebar luas di berbagai wilayah termasuk Mesir, Kurdistan, Yaman, Mekah, Pakistan, Indonesia dan negara kita Malaysia dan lain-lain. Seterusnya, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijrah dan wafat di sana pada tahun 241 Hijrah, adalah pengasas mazhab Hambali. Beliau menuntut ilmu di Baghdad, Syam, Hijaz dan Yaman serta menjadi murid Imam Syafi'i yang memberikan pujian kepadanya. Imam Ahmad memiliki banyak anak murid terutamanya dalam bidang hadis, termasuk Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau membina mazhabnya berdasarkan 4 prinsip, iaitu Nas Al-Quran dan Sunnah yang sahih, fatwa sahabat Rasulullah SAW jika tidak ada penjagahan, hadis mursal dan daif jika tidak bertentangan dengan dalil lain, serta qiyas yang digunakan jika perlu. Imam Ahmad dan murid-muridnya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Mazhab Hambali pada awalnya tersebar di Baghdad dan kemudiannya meluas ke Hijaz. Seterusnya, sumbangan mazhab fiqh. Seperti mana yang kita tahu, mazhab fiqh adalah aliran atau pendekatan dalam studi hukum Islam yang dikembangkan oleh para ulama. Setiap mazhab memiliki sumbangan unik yang tersendiri dalam memahami dan menginterpretasikan hukum Islam. Antara beberapa sumbangan umum mazhab fiqh ialah: yang pertama, penyusunan metodologi hukum. Jadi setiap mazhab memiliki sumbangan dalam memahami hukum Islam. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan sistem hukum Islam yang komprehensif. Yang kedua adalah penyelesaian masalah hukum. Jadi bagi masalah-masalah hukum yang kompleks, mazhab fiqh memberikan panduan dan fatwa. Hal ini dapat membantu umat Islam menjalani kehidupan seharian mereka berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga adalah pengembangan ilmu hukum Islam. Mazhab fiqh telah menyumbang dalam pengembangan ilmu hukum Islam melalui beberapa kaedah, iaitu penulisan, penelitian dan juga perbincangan ilmiah. Hal ini dapat membantu umat Islam memahami hukum Islam dengan lebih mendalam dan mengaplikasikannya pada masa kini. Akhir sekali, sumbangan mazhab fiqh adalah pemeliharaan warisan intelektual. Mazhab fiqh memelihara dan menyebarkan warisan intelektual Islam termasuk penulisan kitab-kitab serta penjelasan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diturunkan daripada generasi yang terdahulu.
Akhir sekali, kita ke bahagian pengajaran dan kesimpulan mengenai topik mazhab dalam perundangan Islam. Menurut Al-Qaradawi, umat Islam perlu menunjukkan sikap yang baik apabila berdepan dengan perbezaan pendapat dalam perkara cabang fiqh. Antara sikap yang dicadangkan adalah yang pertama, menerima perbezaan pendapat sebagai satu perkara yang daruri, iaitu penting. Yang kedua, menerima perbezaan pendapat sebagai satu rahmat. Perbezaan dianggap rahmat kerana hal ini memberi impak yang positif dalam perkembangan ilmu dan pemikiran. Teras dalam persisian ini adalah adab yang mengutamakan ukhuwah di antara mereka. Mungkin kita fikir kita betul dan mereka salah, tetapi tidak mustahil jika kita salah tapi mereka yang betul. Yang ketiga adalah menerima hakikat menghapuskan perbezaan pendapat adalah tidak mungkin. Yang keempat, menerima hakikat kemungkinan pendapat orang yang tidak sehaluan juga adalah betul. Yang kelima, menerima hakikat kemungkinan berlakunya kepelbagaian pendapat yang betul. Yang keenam, menerima hakikat orang yang salah dalam berijtihad tetap diberi pahala. Hal ini kerana Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan apabila seorang mufti itu berijtihad dan benar, maka dia berhak mendapat 2 pahala. Dan jika dia berijtihad lalu salah, maka dia mendapat 1 pahala. Jadi yang terakhir pengajarannya adalah menerima hakikat tidak boleh menolak perbezaan pendapat di kalangan ulama. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.